Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita melafazkan kalimah yang mulia ini. Kalimah mentanzihkan Allah, kalimah tahmid, kalimah muji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dengan tidak henti-hentinya, sebagai melafazkan kesyukuran terhadap limpahan kurnia yang tidak terhingga kepada kita semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segala alam ini, yang telah menggantungkan segala keperluan di dalam roda-roda kehidupan kita, di dalam melakukan perjalanan menuju ke hari-hari akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hebat, zat yang maha perkasa, zat yang maha kuat, yang maha alim, maha segala-galanya, yang tidak beranak dia dan tidak pula ia diperanakkan. Maka marilah sama-sama kita dengan tidak henti-henti mengucapkan kalimah bersyukur kita kepada Allah, iaitulah kalimah alhamdulillah. Dan juga kita jangan lupa untuk mengucapkan salam hormat kepada Nabi besar, manusia besar yang membawa risalah langit, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kita memang diperintahkan untuk mengikutinya, untuk menghidupkan setiap gerak-geri perjalanan hidupnya dalam hidup kita semua. Dan oleh kerana perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah, maka kita tahu halal haram, kita tahu cara untuk beramal ibadat dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikutinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu ikutan yang baik. Oleh kerana itulah marilah sama-sama kita mengucapkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mengucap selawat salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi. Oleh kerana itu, wahai orang beriman, berselawat dan membaca salamlah kamu ke atasnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya marratan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Jadi alhamdulillah kita masih lagi berada di atas muka bumi Allah, dan pagi ini kita masih lagi dapat membuka mata kita semua, dapat menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang manzurah dan juga yang makruah, dan membolehkan kita meneruskan amal ibadat kita dalam mengumpulkan pahala untuk kita bentangkan di hadapan Allah pada hari mahsyar, dan membolehkan juga kita untuk menyambung kembali pembacaan kitab kita ini, itulah matan al-arba'in an-nawawiyah ataupun kitab hadis 40, yang telah kita berhenti pada muka surat 77, perenggan yang akhir sekali, bawah sekali, iaitulah dalam bab mendirikan sembahyang, tajuk nombor 2, di bawah hadis yang kedua yang telah diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab yang telah kita baca berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kedatangan Jibril alaihi salam yang menjelma dalam bentuk manusia, yang telah bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Satu mana yang telah kita sebut, ya Muhammad,
akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu ialah bahawasanya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas salah, dan mendirikan sembahyang. Jadi itulah dua di antara rukun Islam. Rukun yang pertama bersyahadah, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang membawa tanggungjawab yang besar untuk kita pikul, untuk kita laksanakan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Kemudian rukun yang kedua ialah mendirikan sembahyang yang telah kita tengok pada kuliah yang lalu sebahagian daripadanya. Maka kita teruskan lagi. Maka nyatalah bahawa orang yang mendirikan sembahyang adalah orang-orang yang beriman, dan mereka adalah berhak sekali menjadi hamba Allah yang patuh kepada perintahnya menurut arti kata yang sebenarnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ibadiyalladzina amanu yuqimus salah, katakanlah kepada hamba-Ku yang beriman, hendaklah mereka itu mendirikan sembahyang. Jadi orang yang mendirikan sembahyang adalah orang yang beriman. Manakala kalau orang meninggalkan sembahyang, maka lawan pada tu dia adalah orang yang tidak beriman. Mudah je sipir dia. Orang yang melaksanakan sembahyang di sisi Allah adalah orang yang beriman. Jadi iman ini merupakan suatu perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan kepada kita dalam rukun iman yang telah kita sedia maklum. Dan dalam rukun-rukun iman ini Allah hajar kepada kita semua melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui Jibril alaihi salam dalam hadis yang sedang kita baca ini, yang kita akan sebut lepas daripada rukun-rukun Islam yang sedang kita nyatakan sekarang ini, di mana seterusnya dia menyebut Al-Quran telah menegaskan bahawa mendirikan sembahyang menurut tata tertib yang sempurna. Jadi makna sembahyang ini bukan boleh buat sembrono ataupun boleh buat ikut suka hati kita, tak. Dia disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, semayalah kamu seperti mana kamu tengok aku semayang. Jadi kita nak tengok Rasulullah semayang, Rasulullah tak ada dah. Maka dengan sebab itulah Rasulullah telah tinggal kepada kita dua perkara yang Rasulullah bersabda dalam khutbah terakhirnya di Gunung Arafah. Dalam khutbah yang panjang itu Rasulullah telah bersabda, taraktu fikum amrayn tamassaktum bihima lan tadillu. Aku tinggal pada kamu dua perkara, kamu pegang dua perkara ini, lan tadillu, maka kamu tak akan sesat selama-lama. Yang pertama kitabullah, yang kedua sunnati rasulih. Yang pertama iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, dan yang kedua ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa saja yang Nabi buat, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, termasuk diam Nabi, itu semuanya adalah perbuatan sunnah. Maka bila berpegang kepada dua perkara ini, tak akan sesat selama-lamanya. Tapi apabila dunia ini, perjalanan dunia ini semakin jauh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyak perkara-perkara yang kompleks wujud dalam masyarakat di dunia. Maka disitulah memerlukan para ulama
Sehingga berkata Imam Asy'ari rahimahullah, seorang ulama pelopor ilmu kalam, beliau berkata, laisa li ahadin abadan an yaqula fi syai'in halla wala haruma al-khabaru fil kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Tak boleh seseorang itu nak mengatakan itu halal ini haram melainkan ada sandaran ataupun ada ilmunya. Dan ilmu itu hendaklah dikeluarkan daripada pertama sekali kitab, yakni Al-Quran. Yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ijma' para ulama dan juga qiyas. Jadi 4 sumber hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Pertama sekali Al-Quran. Yang keduanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga para ulama yang muktabar. Yang ketiga ialah qiyas. Ini sumber hukum daripada Islam yang ditetapkan oleh para ulama. Seperti mana yang termaktub dalam bab solat yang sedang kita baca ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Rasulullah menyatakan, semayalah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Lalu Rasulullah tinggalkan cara-cara nak sembahyang daripada takbir sampailah kepada salam. Banyak dikumpulkan perbuatan, perkataan serta apa yang disebut dalam kitab-kitab yang berbicara ke dalam bab sembahyang, seperti Maniyatul Musalli, ataupun kitab Bidayatul Hidayah, ataupun kitab Hidayatul Salikin, ataupun kitab Sifat solat Rasulullah minat takbir ila taslim, atau boleh rujuk dalam kitab-kitab tersebut lebih lanjut lagi untuk kita melihat perbuatan sembahyang kita daripada takbir sampailah ke salam, dan juga pembacaan-pembacaan dalam sembahyang kita, supaya sembahyang kita menjadi sempurna ikut tata tertib yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sembahyang ini seperti mana pernah kita sebut hari itu, dialah yang pertama sekali disoal, ditanya oleh Allah pada hari mahsyar. Sebelum Allah Taala tanya hak lain, semaya dulu dia tanya. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasibu bil 'abdi yaumil qiyamah min 'amalihi shalah. Pertama-tama tentang amal ibadat atas seorang hamba ditanya pada hari mahsyar, itulah berkait dengan ibadat sembahyang. Sebelum tanya hak lain, sembahyang dulu. Fa in salahat faqad aflah. Kalau sembahyang tersebut sempurna, molek, comel, ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperinci oleh para kalangan para ulama, maka faqad aflah, berjayalah. Kalau kita semaya dengan sempurna, ikut apa yang Nabi ajar pada kita, maka berjaya. Lepas tu Nabi sebut lagi, wa in jah wa in naqasad faqad khaba wa khasir. Dan apabila semayang tersebut cacat, rusak, maknanya buat tak serupa dengan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rusak, cacat dia. Bila rusak, maka kecewalah kamu, rugilah kamu. Rusak di situ dia boleh menjadi 2 perkara rusak. Yang pertama, rusak yang tidak membawa kepada batal. Yang kedua, rusak yang boleh membawa kepada batal. Kalau sembahyang tersebut dibuat dengan cara rusak, tak sempurna, rusak dah. Tapi tidak membawa kepada batal, masih lagi sah sembahyang tersebut, ada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika sekiranya rusak sembahyang tersebut hingga membawa kepada batal, oleh kerana kita tak mengaji, oleh kerana kita buat ikut suka hati kita, pakai niru-niru, oleh kerana sembahyang dia kena nadah, dia kena belajar dengan cara berguru, tak boleh main niru baca kitab semata-mata. Kita tak ada asas kita baca kitab, nak tahu tentang Islam, kita tak ada asas kita baca kitab.
Maka berguru dengan setan lah jawabnya. Oleh kerana kita kena nadah dalam bab ilmu agama, kena ada tok guru, kena mengaji molek supaya betul. Dalam bab sembahyang setiap perbuatan kita kena betul. Setiap perkataan kita pun kena betul. Qauli kita kena betul, fi'li kita pun kena betul. Dengan sebab itulah bila kita buat sembahyang tersebut dengan cara kita sendiri ataupun kita niru orang lain, hak kita tiru orang sembahyang hak rusak. Dan kalau rusak tersebut membawa kepada batal, maka tak ada pahala daripada Allah. Itu rugi tu Nabi sebut tu. Wa in jah wa in naqasat faqad khaba wa khasir. Bila sembahyang tersebut rusak, memang tak sempurnalah oleh kerana rusak. Seperti mana dia sebut dalam kitab kita tadi, Al-Quran telah menegaskan bahawa mendirikan sembahyang menurut tata tertib yang sempurna. Kena sempurna. Kalau rusak, kalaulah rusak tersebut membawa kepada batal, maka tak ada pahala sikit abu. Kalau rusak yang tidak membawa kepada batal, pahala ada juga lagi. Tetapi rugilah. Sebab itulah Nabi kata wa in jah wa in naqasat faqad khaba wa khasir. Bila sembahyang itu rosak, maka rugilah kamu. Kecewa, di akhirat kecewa. Bapa sembahyang molek dah. Kita ingat kita buat sembahyang tak pernah tinggal. Tapi oleh kerana sembahyang kita tersebut rusak, walaupun tak batal, rusak yang tidak membawa kepada batal, pahala dia kurang. Bila tengok Allah, bapa ni sembahyang aku banyak sembahyang dengan hak sunat lagi, dengan hak wajib lagi, tiba-tiba pahala tak berapa banyak ni, ya Allah, bapa Allah Taala tunjuk. Bapa sembahyangmu jadi pahalanya kurang sangat. Allah Taala tunjuk ani dia mu sembahyang dengan cara tak berapa betul, dengan kat takbirnya tak betul, dengan qiyamnya tak betul. Oleh kerana kalau kita berdiri tegak, kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah ataupun kita baca kitab Ihya Ulumuddin, apa dia kata? Imam Al-Ghazali memperincikan dalam perbuatan tersebut berdiri dengan membetulkan setiap ruas tulang belakang. Mana kita berdiri lurus tegak betul, ruas tulang belakang duduk tegak, bukan duduk terbokak. Kalau orang hak boleh duduk tegak, jangan duduk terbokak. Ni ada juga orang semaya duduk terbokak gitu, macam letih je. Semaya ni ketegak, duduk molek tegak. Jadi sebab itulah walaupun kita duduk dengan cara terbokak, batal semaya tak batal, tapi pahala kurang oleh kerana tak ikut dengan cara betul yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah ruginya. Pasal oleh kerana kita orang semaya. Kalau orang tak semaya memang tak pelik dah. Pasal orang tak semaya ni Allah Taala kata dah masuk dalam neraka saqar. Bila masuk dalam neraka saqar orang tak semaya, Allah Taala tanya, "Masalakakum fi saqar?" Apakah yang telah menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar ini? Qalu, mereka jawab, "Alam nakum minal musallin." Kami ini termasuk daripada kalangan orang yang tak sembahyang. Tak peliklah oleh kerana tak sembahyang masuk neraka, tapi hak sembahyang molek ni tiba-tiba boleh juga masuk neraka. Yang difirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka neraka welah bagi orang yang lala dalam sembahyang. Neraka we ni kata para ulama, neraka hak paling sejuk sekali. Sejuk-sejuk pun neraka juga weh. Bukan main-main, sejuk pun neraka. Neraka ni, sejuk-sejuk neraka ni 70 kali ganda lebih panas lebih panas daripada api hak paling panas atas muka bumi. Sejuk-sejuk dia pun. Jadi neraka hak paling sejuk ni Allah Taala lepang orang hak semaya. Semaya lagu mana? Semaya hak lalai. Lalai ni banyak perkara. Lalai dari segi tak khusyuknya, lalai dari segi tarik waktunya, lalai dari segi tak belajar dengan betulnya. Lalai belakalah tu. Oleh kerana tak belajar dengan betul menyebabkan manusia semaya dia tak betul. Bapa dia dilalai. Tak betul dari segi lalai. Lalai oleh kerana tak mengaji. Dilalaikan oleh banyak perkara urusan duniawi atas muka bumi. Dilalaikan dengan kerja dia, dilalaikan dengan harta benda dia, dilalaikan dengan pangkat dia, dilalaikan dengan berbagai urusan yang menyebabkan dia tak mengaji dalam bab semaya. Semaya dah, tapi semaya ikut-ikut. Orang semaya gatek. Lagi tu.
Jadi sebab itulah bila lalai tersebut membawa kepada rusaknya sembahyang, rusak yang bawa kepada batal tak ada pahala. Rusak yang tidak membawa kepada batal, pahala pun tak penuh. Bila pahala tak penuh, rasa sembahyang banyak dah. Bila rasa sembahyang banyak dah, di akhirat esok dalam bab stesen pertama, di akhirat nanti di mahsyar dia ada 10 stesen. Nak nyapa ke syurga ni 10 stesen. Di mahsyar stesen pertama Allah Ta'ala tanya dalam bab sembahyang, seperti mana Nabi sebut tadi. Maka bila disoal, dihisap sembahyang tersebut, kalau mudah pada stesen pertama dalam bab sembahyang, maka faqad aflah, berjaya semua stesen-stesen lain. Dan setiap stesen bukan berhenti 2-3 hari, 1000 tahun. Tiap stesen berhenti 1000 tahun. Ada 10 stesen. Dan 10 stesen 10,000 tahun. Dan masa tersebut bukan masa yang dikira oleh manusia atas muka dunia. Masa tersebut masa yang dikira berdasarkan masa Allah Subhanahu wa taala. Thumma ya'ruj ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'udun. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada satu masa yang dihitung dengan 1000 tahun mengikut hitungan biasa masa kita. Masa kamu, masa dunia. Maknanya sehari Allah Ta'ala 1000 tahun dunia. Tetapi jika sekiranya amal manusia sempurna, ikut cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patuh pada Allah, patuh pada Nabi, maka Allah permudahkan dengan masa yang panjang tersebut menjadi masa yang sangat singkat. Jadi sebab itulah kita kena semaya dengan kajian sempurna seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah rusak membawa kepada batal, maka tak ada pahala lah. Misal kata hamba ambil contoh, kita duduk tahiyat, tak kira tahiyat awal ke tahiyat akhir ke, kalau ikut cara diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaki kanan kita kena berdiri, di mana jari kita kena lipat. Tapak kaki kita menegak. Kurang kaki ni menghadap hala ke kiblat. Manakala kaki kiri kita duduk atas punggung kita, duduk bawah punggung kita. Itu kalau tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir pula, kaki hak belah kanan tadi duduk berdiri lagi tu juga, jari kita lipat, kurang kaki menghadap hala ke kiblat. Manakala kaki kiri pula kita hala di bawah betih kita, jala tubik. Itulah perbuatan sempurna yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ramai juga di kalangan kita, bukan ramai juga, lebih ramai. Ramai hak tak buat lagi tu. Dia duduk atas kaki kanan dengan kaki kirinya duduk gini je. Kaki kanan hala gini, kaki kiri hala gini. Maka punggung duduk atas dua-dua tapak kaki. Ramai hak duduk lagi tu. Semaya sah, bukan tak sah. Tapi tak sempurna. Ini orang kata rusak ni. Apabila rusak lagi tu, rusak tak bawa kepada batal, tapi pahala dia kurang. Bila kita buat acara hak Nabi ajar, maka itulah orang panggil keperbuatan yang sempurna. Ada situ tak rusak. Ada sini kalau rusak bawa kepada batal. Misal kata contoh, kalau orang sujud, kalau orang rokok, misal kata kalau rokok, ada juga jenis rokok, bila rokok tu dia berenjuk tubuh. Ada hak lagi tu. Bila rokok berenjuk tubuh. Ataupun sami Allahu liman hamidah, bila jatuh tangan tegak duk main berayung gitu. Tak kawal tangan kita, bagai bersendi lengan ni. Bagai bersendi, kalau tak kawal dia berayung lah. Sebab tu kita kena kawal. Kalau ikut Imam Syafi'i, pergerakan 3 kali berturut-turut atau lebih, maka batal semaya. Semaya molek dah ni, semaya dah ni. Tapi oleh kerana bila kita sami Allahu liman hamidah, waktu turun tangan lengan kita duk berayung, kita tak kawal, ikut mazhab Syafi'i batal. Kita merasa semaya banyak dah. Akan tetapi di hari akhirat, bila dibentangkan dalam suasana, bila dibentangkan dalam amal ibadat semaya, kita boleh tengok mana pahala aku, ya Allah, aku semaya banyak. Allah tertunjuklah kita semaya, tengok cara semaya lagu mana. Di situlah hak Nabi kata wa in jah wa inna qasad faqad khaba wa khasir.
Maka bila sembahyang itu tak sempurna, rusak, maka kecewalah kamu, rugilah kamu. Jadi sebab itulah disebutlah kitab kita ini, Al-Quran telah menegaskan bahawa mendirikan sembahyang menurut tata tertib yang sempurna sebagai suatu bisikan dan munajat kepada Tuhan. Kita sembahyang sebagai satu munajat pada Tuhan, dengan kita membisikkan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai rukun qauli di sini. Dalam bab sembahyang kita ada rukun fi'li, ada rukun qauli dan ada rukun qalbi. Lalu disebut lagi akan dapat mendidik fikiran, hati dan jiwa ke arah kesucian dan kemuliaan. Bapa sembahyang boleh mendidik kesucian hati kita, dapat mendidik fikiran, hati dan jiwa ke arah kesucian dan kemuliaan. Oleh kerana sembahyang tersebut kita tumpukan pada Allah, seperti mana firman Allah, aqimis solata li dzikri, dirikan sembahyang untuk ingat pada aku. Jadi sembahyang ini merupakan amaliyah fikriyah. Gapo makna amaliyah fikriyah? Amaliyah fikriyah maknanya dia adalah amalan yang berkait dengan pemikiran manusia. Pemikiran lagu mana? Bapa orang malas sembahyang, bapa orang rajin sembahyang. Rajin dengan malas ni dia mari daripada pemikiran kita. Orang rajin sembahyang dia mari daripada pemikiran manusia. Orang malas pun mari daripada pemikiran manusia juga. Oleh kerana dia mikir cara malas-malaslah sembahyangnya. Oleh kerana mikir rajin untuk melaksanakan perintah Allah, maka dia rajinlah sembahyangnya. Sebab itulah dalam peristiwa Mi'raj, Isra' Mi'raj, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala gambarkan kepada Nabi tentang golongan orang tak sembahyang, ambil batu katok kepala pecah. Ambil batu katok kepala pecah, takut balik. Ambil batu pula katok kepala pecah, takut balik. Lalu Rasulullah tanya, ya Jibril, siapakah mereka itu? Lalu Jibril kata, itulah orang tak sembahyang. Bapa Allah gambarkan orang tak sembahyang ni ambil batu katok kepala pecah. Oleh kerana dalam kepala ni ada kepala otak. Jadi kepala otak ni menghasilkan pemikiran. Oleh kerana amaliyah fikriyah tadi, sembahyang berkait dengan pemikiran manusia. Oleh kerana malas sembahyang, ada kepala otak tak ada guna juga, baik memperacu kepala otakmu. Hal itu jawapan dia mudah. Jadi sebab itulah Allah gambarkan orang yang tak sembahyang ambil batu katok kepala. Pasal aku widah kepala otak kamu, tapi kepala otakmu tak guna untuk aku, maka baik mu tak ada kepala otak kalau begitu. Ini dinyatakan dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Sebab itulah sembahyang ini berkait dengan amaliyah fikriyah yang Allah sebut dah, aqimis solata li dzikri, dirikan sembahyang tu ingat padaku. Jadi bila kita sembahyang dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita disucikan oleh Allah dan angkat dari segi kedudukan, kemuliaan. Kemuliaan ni makna kedudukan. Allah Ta'ala dia kira kita berdasarkan taqwa. Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Jadi kemuliaan seorang manusia dikira berdasarkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, yang kita tengok banyak kali dah. Hamba sebut hari tu dalam masalah takwa ni banyak kali dah. Jadi kita ulangi sekali, takwa ni makna hak paling ringkasnya ialah orang yang paling hebat melaksanakan segala perintah Allah, dan pada masa yang sama dia adalah orang paling hebat meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Semakin tinggi dia patuh pada Allah, semakin hebat dia ikut perintah Allah, semakin hebat dia ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama, makin hebat dia tinggalkan apa yang Allah Taala larang, apa yang Nabi marah, apa Nabi tak anjurkan kepada kita semua, maka semakin tinggilah kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bermula daripada asas yang kita sebut semayang tadi, bila sempurna maka semakin tinggi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut lagi juga akan berupaya
membimbing akhlak dan gerak-geri hidup ke jalan yang sejahtera, terpelihara dari segala anasir yang menyebabkan kerusakan serta terhindar daripada melakukan sebarang perbuatan dan tidakkan di luar batas-batas kesopanan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksud dianya, dan dirikanlah akan sembahyang, kerana sesungguhnya sembahyang dapat melarang daripada segala kejahatan dan kemungkaran. Bila orang sembahyang tersebut boleh menghalang, boleh mencegah seseorang itu daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi dengan sembahyang tersebut, sembahyang boleh mencegah. Habis ramai juga ke orang sembahyang tapi jahat juga. Ramai orang sembahyang tapi nipu juga. Ramai orang sembahyang pergi huduh juga. Ramai lagi tu. Bapa pula lagi tu bercanggah dengan pula apa Allah Ta'ala kata. Sembahyang tersebut, kalau orang sembahyang nipu juga, sembahyang tersebut akhlak tak molek juga, mana sembahyang tersebut tak sempurna lah. Tu jawapan dia nya. Sembahyang tersebut tak sempurna seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kelalaian, banyaklah bila dia sembahyang, banyak keserabutan duniawi yang dimasuk dalam kepala dia, masuk belaka dalam sembahyang dia. Sedangkan Allah Ta'ala kata, dah aqimis salata dzikri. Dia kat sembahyang itu ingat padaku, tapi oleh kerana keserabutan duniawi ini tak putus dalam sembahyang dia, walaupun akad takbir Allahu Akbar, dunia duduk dalam kepala dia juga. Memanglah kita ni nak sembahyang serupa Sayyidina Ali gak memang tak boleh lah, kita akui lah memang tak boleh. Sayyidina Ali karamallahu wajhah kalau akad takbir Allahu Akbar, putus terus dah dia hubungan dengan dunia ini. Nafsu pun tak ada Ali. Bila dia sembahyang, nafsu pun tak ada. Siapa nafsu sakit pun tak ada juga. Kita sembahyang akad takbir Allahu Akbar, merata-riti lah dalam sembahyang tersebut. Rata-riti pas ke mana tak tahulah. Pas ke Cina pun pergi, pas ke negeri mana pun pergi melawat belaka dalam sembahyang. Tempat tak pernah pergi pun sabar dalam sembahyang. Apa jadi legetut? Jadi legetut oleh kerana setan dedah dalam hati kita. Kalau ikut ilmu tasawuf ni, setan ni, kalau ikut ilmu tasawuf, hati kita ni ada dua pintu ikut tasawuf. Pintu Lauhul Mahfuz, satu lagi pintu dunia. Pintu Lauhul Mahfuz setan tak duduk. Pintu dunia ni setan, pintu Lauhul Mahfuz setan duduk ketak situ, pintu dunia setan tak duduk. Pintu Lauhul Mahfuz hubungan kita dengan alam malakut, dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala dunia ni diperlihatkan seleluahnya dengan penuh keindahan oleh syaitan laknatullah. Apabila manusia lakukan dosa, hati makin kotor. Bila hati kotor, jadi sarang setan lah jawabnya. Sebab itulah Allah berfirman, Allah Ta'ala kata, kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Bahkan hatimu jadi kotor oleh kerana dosa yang telah kamu lakukan. Bila buat dosa jadi berona lah. Allah Ta'ala kata bal rana. Orang kata berona. Kan berona lah. Ada orang berona ni molek. Tak ada atas nama istilah berona ni, tak ada seorang habuk orang berona molek. Berona dengan masjid. Ada juga orang berona dengan masjid. Oh, dia tu berona benar lah. Kalau masjid apa? Tak mari masjid. Orang panggil berona dengan masjid. Berona dengan orang. Kalau berona dengan orang, adalah akhlak tak molek, kau nipu, kau pergi cah keting orang kau, atau panggil berona dengan orang. Sebut atas nama berona tak molek. Orang Kelantan ambil sepatah perkataan Allah Ta'ala ayat berona. Bila orang Kelantan sebut berona, orang Kelantan faham belaka dalam bab berona. Sebab tu mudah kalau kita ngajar di Kelantan, sebut berona orang faham selalu dah. Kalau belah luar nak sebut berona, nak hura bab berona pun bukan main payah. Tapi sebut atas nama berona, ada kau kata berona. Dia berona pun molek, berona pun ada, tak ada. Bila buat atas nama berona, kat berona lah. Bila buat dosa, berona selalu. Bila berona, hati kotor. Bila hati kotor jadi sarang setan. Setan duduk situ dah, akad takbir Allahu Akbar, mari kita pergi derak, selalu dah. Mudah dia, tak payah nak mari hubungan, enggak ada. Oleh kerana dia duduk dalam tu dah.
Setan ni kalau kita nampak tengok, Masya Allah, supaya lalai jauh najis lah jawabnya. Terutama bila kita nak akad takbir, hok duduk dalam hati dah. Hok duduk luar ni berungga mari supaya lalai hijau ni orang najis. Hok tu tarik kata khona sepak kata auto hinja kau ni. Pasal nak bawa supaya manusia ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Akad takbir Allahu Akbar, dia musim kau ni. Kau ni dia musim. Kalau musim Covid dia mikir pasal Covid. Kalau ni kan musim Covid. Asal mana Covid? Wuhan, China. Apa dia pergi? Waktu semaya Nuh duk melawak bandar Wuhan. Waktu semaya duk belanja duk melawak bandar-bandar hak tak punah siapa apa maksiat mata. Kadang-kadang akad takbir Allahu Akbar dalam hati tu duk bergedik pula pasal oleh kerana dengar muzik, dengar lagu, dengar dikir bagat dan sebagainya. Hati jadi kotor. Bila hati kotor dengan sebab itulah sembahyang tak khusyuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan manusia tersebut tidak berada pada tahap yang tinggi seperti mana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim. Memang saya sebut dah tadi, kita akui memang payah kita nak sembahyang seperti Ali karamallahu wajhah. Siapa Ali ni dia akad takbir Allahu Akbar, segala nafsu tak ada sikit abu. Nafsu sakit pun tak ada. Ali akad takbir semayang dia pernah satu hari dia kena panah, kena betih dia, tembus betih dia. Dia kena anak panah. Bila anak panah tembus betih dia, sahabat nak tarik anak panah. Oh, sakit lah melaung lah dia nya. Lalu dia kata tunggu nanti aku semayang dulu. Semayang sunat aja, bukan semayang hak wajib. Dia semayang sunat akad takbir sehingga sahabat-sahabat dia lepih pala nak panah cabut cah, dia tak berasa sakit sikit abu. Waktu dia semayang, lepas bagi salam kanan kiri, gerung nak tengok betih, takut panah tak ada lagi. Tengok pada sahabat-sahabat, tanya lagu mana nak panah, cabut dah ke? Sahabat kata cabut dah. Bila dia tengok tak ada dah. Kita Allahu Akbar, boleh tahu sendirilah lagu mana. Kalau semai zuhur di rumah bini goreng ke kering pun tahu ke kering gapo. Allahu Akbar, syeh bunyi dapur. Ai tambah halus ni sedap ni. Tengok. Semaya. Tapi akad takbir Allahu Akbar pas kata panjang pas kali kubur. Nuh luar negara nak tu tak tahannya. Ke maksiat mata dah tengok cerita. Tengok FB, dalam FB macam-macam benda. Tengok cerita pula macam-macam cerita. Maka dia akan bagi kesan kepada hati kita. Begitulah juga dengan pendengaran akan bagi kesan pada hati kita. Percakapan kita ni ada 7 perkara dosa zahir. 7 dosa zahir ni daripada anggota-anggota zahir. Pertama, mata yang menghasilkan penglihatan. Yang kedua, telinga yang menghasilkan pendengaran. Yang ketiganya, lisan, mulut kita yang menghasilkan percakapan. Kita kecek benda molek, datang ke pahala, dapat pahala lah. Bila kecek benda huduh, kau maki orang ke, mengupak ke orang ke, kata huduh ke orang ke, akan menyebabkan kita didatangkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa lisan. Tangan pula, kaki pula, perut dengan kemaluan lagi yang ada 7 anggota zahir ini akan memberi kesan pada hati kita dengan menyebabkan hati jadi kotor. Bila kotor hati tersebut, maka sembahyang dia tak sempurna. Dengan tak sempurna sembahyang tersebut, maka segala perbuatan keji tak dapat dicegah oleh sembahyang tersebut. Sebab itulah ramai orang sembahyang tapi nipu juga. Ramai orang sembahyang tapi akhlak dia, perangai dia tak molek juga. Pasal oleh kerana sembahyang tersebut tidak dapat mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, oleh kerana sembahyang tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sempurna seperti mana diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebut lagi segala kejahatan dan kemungkaran yang merosakkan masyarakat dan menimbulkan kekacauan akan dapat dicegah oleh tenaga jiwa yang terdidik dengan ibadat semayang. Seperti yang kita sebut dah tadi, kerana semayang adalah salah satu alat pendidikan yang maha penting dalam segi pendidikan pengajaran Islam. Jadi sebab itulah seperti mana kita sebut hari itulah, seperti mana arwah Tok Guru pernah sebut hari itu. Dia kata, arwah Tok Guru kata,
seperti mana kita, seperti mana kereta. Tok Guru pernah kata, kereta ni ada brek. Maka kereta dia kena brek dengan brek dia. Bila nak telajak, nak berlaku aksiden ke gapo, kereta dia kena ada brek. Maka kalau kereta tak ada brek, maka situlah menyebabkan berlakunya macam-macam bila tak boleh nak brek. Maka kita pun kena ada brek juga. Brek kita manusia ni, tu kata brek kita dengan sembahyang. Itulah tak boleh nak brek dengan duit, tak boleh nak brek dengan harta benda, tak boleh nak brek dengan pakak. Mula tu kata hari tu, dia kata kita nak brek dengan duit. Kadang-kadang duit ni tak ada kita guna lagi, kita mati dah. Ataupun tak ada nak brek dengan duit. Duit ni oleh kerana boleh jadi duit ni dia habis dulu lagi, tak ada nak brek kita pun. Oleh kerana itulah brek manusia ni semaya. Mula tu kata, itulah betul. Jadi sebab itulah semaya sebagai brek pada kita dalam mencegah perkara keji dan mungkar. Oleh kerana tiba-tiba semaya buat keji juga, semaya buat mungkar juga. Apa? Brek dia rusak. Apa brek dia rusak? Semaya tu rusak. Akan molek benar hak tu guru bandingnya hari tu. Jadi sebab itulah bila brek tu rusak, yakni semaya tu rusak, maka telah nak cegah kita daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Lalu dia sebut lagi, seorang yang taat mengerjakan sembahyang sepanjang hidup. Semaya taat kena buat sepanjang hidup. Maknanya sembahyang ini adalah perkara yang wajib dilakukan dengan penuh taat sepanjang hidup kita, tak boleh tinggal sikit abu. Sembahyang dia tak ada rukhsah untuk tinggal. Puasa ada rukhsah dia. Ada keringanan untuk kita tinggal puasa dengan syarat-syarat yang tertentu dan kena qada balik. Tapi sembahyang ni sebenarnya tak ada hukum qada pun tak ada sebenarnya. Tak ada rukhsah untuk tinggal. Sebab itulah tak ada hukum qada. Cuma para ulama berijtihad supaya qada semua solat yang tertinggal. Ulama berijtihad berdasarkan satu hadis Nabi SAW. Dalam kitab hadis Bukhari, Nabi bersabda, man nama an salatin aw nasiyatiha aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Dalam hadis Nabi bersabda, barang siapa yang tertidur ataupun terlupa mendirikan sembahyang, maka Nabi kata hendaklah dia sembahyang apabila mengingatinya dan tidak dikenakan kafarah, melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut. Jadi maknanya la kafarata laha illa dzalik. Hujung hadis tu Nabi kata tidak dikenakan kafarah melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut, menunjukkan bahawa sembahyang ni, sembahyang fardu yang ditinggal ni wajib diqada walaupun sebanyak mana bilangannya dan berlalu pada jangka masa yang lama. Jadi ulama kata wajib kena qada. Oleh kerana itulah sebanyak mana sembahyang hak kita tinggal hari tu pada zaman-zaman muda kena qada. Walaupun tak ada hukum qada, para ulama berijtihad kena qada. Jadi sebab itulah sembahyang ini dia kena buat dengan cara patuh taat di sepanjang hidup kita. Jadi sebab itulah kita sebut dah tadi, bagi orang yang pensempurna sembahyang dia, bagi orang yang ikut cara Nabi sembahyang dia, maka dia berjaya. Dan rusak apabila dia sembahyang dengan cara tidak sempurna di sisi Allah. Dia sebut lagi mengerti betapa besar kepentingan sembahyang itu kepadanya. Jadi orang sembahyang ni dia kena reti dalam bab betapa besar sembahyang pada diri dia. Pasal apa? Oleh kerana sembahyang ni ialah Allah mensucikan hamba-hamba dia daripada segala dosa-dosa kecil, daripada satu waktu kepada satu waktu. Antara semaya subuh kita ni dengan semaya zuhur nanti, antara subuh dengan zuhur ni sudah banyak dosa kita buat nak sampai ke zuhur. Kita manusia kok mana-mana, oleh kerana kita ni ada banyak larangan daripada Allah, maka akan banyak dosa. Nabi-nabi dia maksum tak ada dosa, kita ni manusia sekeliling dosa kita ada. Bila dosa-dosa kecil ni lagu mana dosa kecil? Kalau dosa besar kena bertobat. Dosa kecil tak payah bertobat, cukup dengan istighfar dan cukup dengan kita melakukan sembahyang antara dua sembahyang. Misal kata kita pergi KB Mall ke, kita pergi Aeon Mall ke di Aeon Mall ke pasal lagu.
Takelah orang pasal lagu kita, warna ni pasal lagu ni. Ni benda-benda hak tak molek belakang ni, lalu kita pun nak pergi cari orang pasal lagu mana. Oleh kerana kita taksir ke lagu, kita tahu benda ni berdosa, melalaikan seorang manusia, melalaikan seorang hamba Allah Ta'ala, maka nak cari. Bila temu, demo, jangan pasal lagu, tak boleh pasal lagu, haram. Kalau tak boleh kita nak buat lagu tu, moga kebima bukan hak kita. Kalau kita boleh buat, teralah buat. Kalau boleh. Jadi dosa-dosa lagi ni lah merupakan satu dosa yang apabila kita semaya zuhur nanti, lepas daripada subuh ni, segala dosa-dosa kecil lagi tu diampunkan, digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut nanti. Cumanya apa yang kita nak utarakan di sini ialah semayang antara dua semayang, dia akan mensucikan segala dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dosa yang kecil. Dosa besar kena bertaubat. Dosa syirik tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik tak ada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara dosa yang kita kena faham. Oleh kerana itulah disebut lagi dalam kitab kita, dan faham pula segala hikmat dan rahsia bacaannya. Semaya ni ada hikmat dia, ada rahsia bacaan dia, ada hikmah daripada Allah. Misal kata bacaan-bacaan dalam semaya kita baca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, ada hadis qudsi. Allah berfirman hadis qudsi, Allah Ta'ala, qasamtus salah baini wa baina amdi nisfaini wa nisfahali li amdi wa li amdi ma sa'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku jadikan sembahyang menjadi dua bahagian. Sebahagian untuk hamba aku dan sebahagian untuk aku dan kepada hamba aku apa yang dia minta. Wa idza qala al-'abd, apabila hamba aku berkata alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah hamadani abdi. Bila hamba aku berkata alhamdulillahirabbil alamin, dalam semaya kita sebut alhamdulillahirabbil alamin. Tak kira lah tok imam baca kita jadi makmum, atau kita semaya seorang diri sekalipun, bila kita sebut alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, qala Allah Ta'ala kata, aku jawab hamadani abdi, hamba-ku duk puji aku, hamba-ku sedang memuji aku. Atau kalau ke bahasa kota kita agak, hamba-ku duk puji aku dah, lagu tu. Jadi maknanya ini dialog antara kita dengan Allah. Ini rahsia bacaan. Jadi rahsia bacaan ini kita sepatutnya tahu. Bapa kita kena tahu. Bila kita tahu apa Allah Ta'ala jawab, misal kata alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hamadani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab athna alayya abdi. Athna alayya abdi. Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Ta'ala jawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Di mana kita duk kecek dengan Allah sebenarnya. Ada rahsia bacaan. Orang disebutlah kitab kita tadi, dan faham pula segala hikmah dan rahsia bacaannya. Dan rahsia Al-Fatihah adalah semaya kita duk dialog dengan Allah. Kita sebut sepatah, Allah jawab sepatah. Kita sebut, Allah jawab. Kita sebut, Allah jawab. Bila kita tahu makna kalau kita baca, katalah kita ambil contoh alhamdulillahirabbil alamin, kita tahu makna dia. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita pun tahu Allah jawab hamadani abdi, hamba-ku sedang memuji aku. Fikir kita dak mikir tu. Kita dak fikir alhamdulillahirabbil alamin, kita fikir makna dia. Lepas tu Allah Ta'ala jawab hamadani abdi, kita fikir makna dia. Bila fikiran kita duk mikir makna hak kita lafaz di mulut kita, fikiran kita ni dia tak boleh mikir banyak benda dalam satu masa. Fikiran kita ni dia hanya boleh mikir sekali aja dalam satu masa. Inilah orang siuman ataupun orang mukallaf. Apa makna orang mukallaf?
Mukallaf maknanya baligh dan berakal. Bila orang mukallaf, maka dia kena terima tanggungjawab di sisi Allah sebagai seorang hamba dengan melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sembahyang kita. Jadi apa yang disebut atas nama mukallaf, baligh dan berakal. Dia tak cukup dengan sekara, baligh dan berakal. Kalau berakal saja tak balik lagi, orang tak mukallaf lagi. Kalaulah balik dah kalau kira umur 30 lah balik telajak, lebih pada balik dah umur 30, tapi tak berakal, orang tak panggil mukallaf juga. Oleh kerana tak siuman. Orang siuman, kita ni balik dah berakal lagi, maka mukallaf lah kita. Jadi maknanya bila seorang tu siuman, balik dan berakal, yakni dia siuman, seorang yang siuman dia hanya boleh mikir satu perkara dalam satu masa. Bila dia fikir hak dia mikir, maka tak boleh nak fikir dah muka lain. Inilah orang siuman. Orang tak siuman, dia boleh fikir banyak benda dalam satu masa. Dia fikir serba-serbi dalam satu masa. Kita ni kalau kita mikir sekara, misal kata kita ambil contoh tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita fikir tu segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah jawab, hamadani abdi, hamaku duk puji aku dah. Bila kita fikir hak tu, fikiran kita ni tak boleh dah setan nak ambil waktu bek bawa pergi rata-rata, tak boleh dah. Oleh kerana kita duk tumpu gapo kita baca ni rahsia bacaan. Maka bila kita mikir hak ni, setan nak waktu bek tak boleh, tak ada celah untuk dia waktu bek. Khusyuklah sembahyang kita. Itu dia antara sebab sembahyang kita jadi khusyuk. Kita faham bacaan, kita faham rahsia-rahsia bacaan. Supaya tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allah Ta'ala jawab, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas tu pok-pok malaikat pula ramai-ramai sekalian, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kan dialog Allah Ta'ala dengan Nabi dalam peristiwa Mi'raj. Lalu diambil peristiwa tersebut, dijadikan bacaan tahiyat dalam sembahyang kita. Maka bila kita tahu benar-benar begini, insya-Allah khusyuklah sembahyang kita. Yakin tak khusyuk sembahyang kita buat kita tak tahu dah. Rahsia Al-Fatihah, bacaan dialog antara kita dengan Allah Ta'ala kita tak tahu. Kita tak mikir gapo makna Alhamdulillah Rabbil Alamin, gapo makna Ar-Rahmanir Rahim, gapo Allah Ta'ala jawab gapo dia, gapo makna gapo Allah Ta'ala jawab tadi. Maka bila fikiran kita ni kosong daripada rahsia bacaan kita, kita tak tahu gapo, di situlah memberi ruangan kepada setan tadi nak ajak kita giderak rata giti. Maka sebab itulah semaya jadi tak khusyuk. Bila tak khusyuk, orang panggil lalai. Bila lalai, maka rugi. Pasal apa? Orang semaya dengan lalai tak cuba untuk mengkhusyukkan diri dia semaya, maka masuk neraka lah jawabnya. Inilah sebab tu orang semaya masuk neraka juga. Kes semaya dengan lala, lala tak khusyuk, lala tarik waktu, lala oleh kerana semaya dengan cara jahil tak mengaji. Inilah perkara yang kita kena tengok dalam urusan semaya kita, oleh kerana dianya perkara yang amat penting di sisi Allah. Akan dapat menanam ke dalam jiwanya akan kekuatan perasaan dan keteguhan semangat dalam menghadapi segala macam fitnah dan pancaroba. Jadi hidup kita ni pula ada fitnah banyak, ada pancaroba banyak, fitnah dunia, fitnah yang banyak atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita tengok fitnah, cubaan atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Lalu kita pun kena berdoa pada Allah seperti mana diajar oleh Nabi, Allahumma inna na'udzika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ujung pada tahiyat kita baca pasal untuk minta perlindungan daripada Allah terhadap fitnah. Semua fitnah dunia, fitnah masih al-dajjal, fitnah kubur, semua minta daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita ni tak ada benda lain, kita bergantung hanya kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Jadi bila kita buat dengan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah sempurna sembahyang kita. Bila sempurna sembahyang kita, maka sempurnalah pahala di sisi Allah. Bila sempurna pahala di sisi Allah, maka faqad aflah, berjayalah kita atas muka bumi pun berjaya, lebih-lebih lagi pada hari akhirat. Kita putih setakat tu, insya-Allah kita sambung pula pada minggu pertama bulan depan.
Aqul qali hadza a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' fi maqamina hadza ya Allah dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mubtalan illa afaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la mu'siran illa yasartah wa la faqiran illa aghnaitah wa la ba'idan illa qarrabtah wa la adwan illa khazaltah wa la mujahidan illa nasartah wa la aziban illa zawajtah wa la hajatan min hawaijidina wa la akhirah laka fiha ridan wa lana fiha salah ila qadaitaha wa yasartaha ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.